Saya tak boleh cerita lah benda ni. Hello Maskulin, bertemu lagi dalam Man of the Moment untuk episod yang keempat. Kali ini kita bawakan jaka yang keempat, iaitu seorang pelakon komedi. Tapi baru-baru ni, di tahun kebelakangan ni, dia dikenali sebagai seorang pelakon komedi. Dulunya dia pelakon yang orang kata versatile, watak-watak yang serius, semua dibawa. Jadi pada minggu ni, kami dengan bangga dia mempersembahkan Bel Ngasri. Silakan. Baik. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Terima kasih Ya, kerana sudi. ya, ye. Okey. Cari tempat macam mana nak bergaduh je. Kan? Dekat gudang. Terima kasih kerana sudi untuk bersama dengan Maskulin pada minggu ni. Terima kasih Mas Kulin kerana sudi jemput saya setelah 37 tahun. Itu bukan satu waktu yang singkat kan, itu satu waktu yang lama. Iyalah. Perjuangan anak saya. Jadi untuk kita punya sesi pada kali ini, kita ada beberapa soalan lah untuk tanya kepada Abang Bel. Baik. Di depan Abang Bel ni ada beberapa soalan dan ini mewakili soalan-soalan daripada netizen. Baik. Tapi kita dah filter, Abang jangan risau. Okey, soalan bagus. yang sensitif, kontroversi yang boleh mencetuskan Wara. puluh hari isu 3R semua kita Bencana tak ada, alam. jangan risau. Okey. Tapi saya pun ada soalan-soalan saya sendirilah. Oh, awak pun ada. Saya pun Ni ada pun lah. ada. Ni pun ada. Semua banyak. Semua Semua banyak banyak. soalannya. Ini kita mulakan dengan soalan pertama. Abang boleh ambil dulu. Abang bacakan. Saya kena ambil ke saya cong dulu ni? Tak payah Cong. Ambil je. Ambil je. Okey. Manalah tahu kot kan. Macam main ni pula. Nama sebenar ialah Nasizah Ngasri. Ni Ya. Tapi kenapa menggunakan nama Bel? Ya. Okey, ini nama Bel adalah sebenarnya adalah panggilan daripada mak saya. Sejak saya berumur, ialah daripada saya rasanya setahun, 2 tahun macam tu. Nama timbangan lah. Nama timbangan. Dan Bel ini maksud dia loceng kan? Ya. Dalam bahasa Melayu kan. Jadi dia sejarah cerita dia macam cerita Ahmad Albab. Abang. Macam cerita Ahmad Albab. Saya ni mak kalau hantar abang kakak pergi sekolah, ada bunyi loceng saya akan nangis. Oh. Jadi saya tak boleh mana ajalah dekat apa ni dengar bunyi yang berunsurkan loceng. Okey. Saya akan menangis. Kalau Ahmad Albab dia akan senyap dengan pintu Ya, kan. betul-betul. Yang ni dia akan bising. So jadi mak saya pun kata apa benda lah kau ni tak boleh dengar bunyi loceng. So dia kata aku bagi nama loceng lah. Tak ada sedap lah itu nama. Takkanlah nama loceng pula kan. Panggil Bel. Mak saya ni dia orang yang orang kata iyalah apa kata minat tengok cerita-cerita Mak Saleh apa semua. Bukanlah pandai cakap Mak Saleh. Tidak, tapi dia letaklah nama sebab suka tengok cerita Mak Saleh apa semua. Letaklah nama Bel. Dan dalam perjalanan karier seni saya, nama Bel ni tak wujud pun. Hanya wujud pada ketika umur saya dalam mungkin belasan tahun. Yang panggil saya hanya mak dan adik-beradik je. Bel. Dan orang-orang yang bekerja. Teruskan pada soalan yang kedua. No, satu soalan dia dah macam tu jawab. Dekat makan Itu jam. dah termasuk dengan soalan saya juga tadi. Kita try cepat lagi Okey. Tak apa. terbalik. Apakah cabaran utama dalam kerjaya? Cabaran utama dalam kerjaya sebagai anak seni. Cabaran utama sebenarnya ramai yang cakap dekat saya lah. Ini bukan saya yang cakap. Macam mana nak bertahan selama berpuluh-puluh tahun. Sedangkan saya selalu cakap dekat artis, awak dah berapa tahun? 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Awak dah sepatutnya bersyukur sebab awak masih lagi apa orang kata dalam bidang seni dan awak berjaya bertahan. Alhamdulillah. Dan jangan samakan dengan saya sebab saya daripada budak. Saya bergantung pada nasib. Kalau nasib okey. Alhamdulillah sebab saya ni macam-macam kerja. Saya buat kerja bukan setakat berlakon. Kadang-kadang saya buat juga itu iklan. Komersial saya terbabit. Kemudiannya show layan orang, MC itu benda-benda kerja yang saya buat daripada
Boleh kata senang cerita ni semua kerja-kerja pada budak. Cuma saya tak jadi model saja. Dulu masa kecil saya model. Okey. Model. Buat fashion show apa semua tu dengan adik-beradik saya. Tapi job tu dah tak ada sebab saya ke metod. Saya tak boleh. Dia orang tak nak. Dia orang nak jadi model mesti. Itu satu. Kalau tidak, kalau saya ni tinggi, handsome, elok, Jadi model lah. tak bercalor-calor badan ni ke apa ke, muka ke, saya sampai sekarang saya masih jadi seorang model yang buat catwalk. Jangan ingat saya tak reti buat sebab saya memang daripada budak sebenarnya. Memang antara kerja-kerja yang saya buat. Jadi saya ni cabangnya banyak. Yang paling kurang saya masih sihat, cegas dan masih orang kata bersemangat nak berada dalam bidang seni ini tanpa rasa macam saya ada masa turun naik. Ya, saya tertarik juga sebab sekarang ni abang selalu sangat dengan trademark Ya Ya Ye dan kita tahu itu berasal daripada filem arahan arwah Muhammad Khalid. Jadi ada tak kisah di sebalik trademark tu? Mungkin macam mana bermulanya Ya Ya Ye tu, yang bagaimana boleh melekat dengan abang sampai sekarang? Ya Ya Ye tu daripada arwahnya Muhammad Khalid yang nakkan perkataan itu. Dia yang bagi dekat saya untuk cakapkan. Dan pada ketika itu Rias bukan untuk itu. Disuruh saya buat apa yang kalau seronok macam mana. Okay. Ya hu yi ha hi hi. Ya berdu semua saya dah buat dah. 10. Sehinggalah yang dia kata cuba pakai perkataan ni saja. Ya ya yi. Cuba buat. Datang. Ya ya yi. Yang itu. Dia nak. Saya sebagai seorang pelakon, apabila nama pelakon ini kita di bawah satu manusia bernama pengarah. Pengarah lah yang menguruskan atau yang saya tidak tahu. Saya tak nampak dekat monitor. Saya hanya seorang pelakon. So jadi dia nampak Ya Ya Ye itu. Dan alhamdulillah atas idea yang sangat dahsyat daripada arwahnya dan benda tu sehingga ke hari ini memang menjadi satu benda yang awak sendiri pun tahu kan macam mana fenomena dia Ya Ya Ye-nya dengan pakai lilit kepalanya tu untuk menampakkan, sedangkan masa sebelum itu ada jugalah yang saya berlakon dah pakai lilit kepala tu untuk drama sebelum ni. Tetapi arwah suruh saya pakai benda tu untuk nampak kat orang kampung dan alhamdulillah benda tu pun menjadi satu benda yang menjadi satu trademark pula untuk saya bawa dan itulah dia satu orang kata salah satu insan yang saya amat-amat hargai. Boleh teruskan kepada soalan yang seterusnya. Okey, baik. Saya pergi soalan seterusnya. Menang hadiah. Kalau buat benda tu kan best. Alamak dapat hadiah. Ceritakan pengalaman pahit yang paling diingati sepanjang anak seni. Sudah semestinya lah. Mestilah ada pengalaman pahit dalam bidang seni ni. Pengalaman pahitnya ada jugalah kadang-kadang kena marah dengan cikgu sebab saya bermula daripada budak kan. Saya juga pernahlah juga orang kata marah juga dekat mak saya yang terlalu pentingkan dunia seni, bidang seni ni. Sedangkan ialah saya belajar, saya nak jadi seorang saya nak belajar betul-betul. Saya orang yang pentingkan pelajaran juga. Jadi adalah orang kata sedikit mungkin perselisihan faham apa semua. Tapi saya minta maaf banyak-banyaklah dekat mak saya ke apa ke kalau kod mungkin mengguris hati dia ke apa ke. Sebab iyalah akhirnya saya tak tahulah, mungkin inilah yang dia nampak satu penghargaan dari seluruh rakyat Malaysia yang saya dapat sekarang ini adalah sebenarnya
satu impian daripada mak saya. Dia mungkin dah nampak, saya tak nampak. Jadi dalam proses perjalanan saya ke, orang kata, nak jadi belajar, kemudian habis belajar dia pula yang tentukan awak belajar dekat mana, apa semua, apa yang awak kena buat, apa semua. Tapi sekarang dah nampak, alhamdulillah, saya bersyukur sangat. Jadi saya ingin ucapkan bukan ribuan lah, jutaan, bilion pun boleh lah. Terima kasihlah kepada mak saya lah, yang mungkin nampak benda-benda ni, dan sekarang mungkin hasil dia saya kongsilah juga bersama dia. Pengalaman pahit juga bila satu masa, sebab mak saya adalah seorang manager saya lah, manager yang terbaik lah dalam dunia saya rasa. So dia ni rajin telefon director apa semua. Pernah satu masa tu yang saya kalau cerita benda ni memang saya tak boleh tahan lah. Saya tak tahu kenapa lah. Tak apa, ambil masa. Saya memang tak boleh tahan. Saya tak boleh cerita lah benda ni. Awak kalau dipanggil berlakon, awak berlakon dengan bersungguh-sungguh, orang semua cakap awak ni. Saya bukan masa tu pelakon yang, masa tu saya dah boleh kata dah tercalon apa semua dah. Tapi apa yang saya buat, dia cakap, aku ambil engkau ni bukan pasal kau berlakon bagus, tak, tapi engkau ni nak bantu mak kau. Sedangkan masa pada babak itu saya tengah dalam satu cerita yang menggembirakan. Tapi bila awak cakap macam tu, saya agak sedih. Dan tapi saya kena berlakon dalam keadaan saya gembira. So sedih dia tu saya paparkan sekarang lah. Waktu tu usia Abang Bel berapa? Dalam ketika usia saya dalam 16, 17, Remaja lagi lah. 18. Macam tu lah. Jadi bang, melalui pengalaman-pengalaman pahit seperti itu, tak pernah ke terdetik dalam hati yang benda tu mematahkan semangat abang dalam bidang? Mak saya ni dia lain mungkin. Beraninya dia letak saya dalam bas. Kau pergi sampai ni nak pergi Terengganu ni. Baik mama. Kau sampai sana, nanti sampai dekat Dungun kau suruh dia berhenti sebab apa pula nak kena cakap, bukan dia berhenti dekat stesen bas. Tak, ni mama sila ambil, ni bas pergi Kuala Terengganu. No. Kelakar juga dia. Sampai dekat Dungun pukul 3 pagi, cik. Pukul 3 pagi. Saya ada 2 jam lagi untuk naik bas pergi Kuala Terengganu tu kan. Ada 2 jam lagi. Saya pergi dekat bas, orang yang bawa bas tu. Abang, mak saya suruh berhenti dekat ni. Kau apa hal? Kena berhenti sana lah, senang lah. Ini nak berhenti tepi jalan ni. Tolonglah bang, saya mak suruh berhenti dekat Dungun ni. Nasib baiklah. Sampai 3-4 kali cakap ke apa ke. Kata, yelah. Kau pada pandai. Budak-budak seorang-seorang kau tinggalkan dekat ni. Umur saya 10-11 tahun. 11 tahun. 10-11. Jadi saya pun turun dalam keadaan 3 pagi gelap-gelap. Walamak, kau orang je dapat cerita ni. Dahsyat ni, turun dalam keadaan gelap. Saya shoot untuk production Irma Fatimah. Saya ingat lagi. Baik, jadi itulah tadi perkongsian daripada Abang Bel dengan Sri. Macam-macam cerita dia dikongsikan. Kisah suka, duka. Ini satu sisi yang lain lah yang kita tengok tentang Abang dengan Sri. Jadi kita terima kasih juga kepada yang sudi datang untuk berkongsi semua cerita-cerita tu. Baik, terima kasih. Terima kasih panggil juga ya. Baik. Jadi kita doakanlah semoga selamat maju jaya kepada apa saja yang abang nak ceburi selepas ini. Amin. Sama juga ya. Baik, terima kasih. Jadi kalau anda sukakan episod kali ini dan anda mahu lihat lebih banyak lagi figura-figura dijemput dalam Man of the Moment untuk maskulin, anda boleh komen di bawah dan jangan lupa untuk ikut kami di semua platform media sosial, Facebook, Instagram, TikTok,
Dan YouTube kami jangan lupa subscribe dan kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Ya, yeay.